Kesultanan Johor yang kita ketahui mempunyai 3 bentuk pemerintahan. Yang pertama dari keturunan Kesultanan Melaka, kemudian Bendahara dan Temenggung. Ini adalah sambungan dalam video-video yang lepas dan di sinilah bermulanya pemerintahan Temenggung di Johor. Rolet. Sultan Mahmud Shah III seperti mana dalam video saya sebelum ini merupakan Sultan Johor yang ke-15 dan mangkat pada tahun 1812 tanpa mewasiatkan pemerintahannya. Sultan Mahmud III telah berkahwin dengan Cik Mahku dan melahirkan Tunku Husin atau Tengku Long, dan juga berkahwin dengan Cik Mariam dan melahirkan Tengku Rahman atau Tengku Jumaat. Selepas kemangkatan Sultan Mahmud Shah III, terdapat konflik perebutan kuasa di dalam kerajaan Johor dan peluang ini diambil oleh pihak penjajah untuk memanipulasikan dan mengambil kesempatan untuk kepentingan mereka. Tengku Husin adalah anak sulung kepada Sultan Mahmud III yang ketika itu berada di Pahang sewaktu kemangkatan baginda dan hanya diberitahu tentang kemangkatan Sultan Mahmud melalui surat yang diutus dari Yam Tuan Muda Raja Jaafar. Akan tetapi, hasil dari persetujuan orang-orang Bugis yang diketuai oleh Raja Jaafar telah mengangkat adinda Tengku Husin iaitu Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan Johor yang ke-16 dengan gelaran Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah tanpa pengetahuan Tengku Husin. Tengku Husin berlayar pulang ke Linggar dari Pahang setelah hilang angin monsun dan Tengku Husin disambut oleh Sultan Abdul Rahman. Baginda kemudian menawarkan tahta kepada Tengku Husin, akan tetapi ditentang oleh Raja Jaafar. Kesahihan pelantikan Sultan Abdul Rahman dipersoalkan kerana alat kebesaran diraja berada di tangan Raja Hamidah iaitu ibu tiri baginda yang menyatakan pilihannya untuk melantik Tengku Husin sebagai sultan yang baru. Tambahan pula, Tengku Husin mendapat sokongan Temenggung dan juga pembesar Melayu dan ini menjadikan peralihan kuasa ini semakin rumit. Dalam konflik ini, dua penjajah besar iaitu Belanda dan British menjadi pemain papan jatuh ini untuk kepentingan mereka. Riau dan Linggar diletakkan di bawah pengaruh Belanda, manakala Johor dan Pahang di bawah pengaruh British, sedangkan pewaris yang sah memiliki hak ke atas Johor, Riau, Linggar dan Pahang. Stamford Raffles yang menginginkan kepentingan di Singapura untuk membina loji dan menempatkan satu company askarnya telah menjalinkan hubungan dengan Temenggung Abdul Rahman yang memerintah di Singapura. Bagaimana pula Temenggung boleh memerintah di Singapura? Di zaman ini, Linggar diletakkan di bawah kuasa Sultan, Riau di bawah Yam Tuan Muda dan Singapura diletakkan di bawah Temenggung. British cuba mengetepikan kuasa Belanda dengan melantik Tengku Husin sebagai Sultan Johor yang ke-17 dengan gelaran Sultan Husin Muazzam Shah pada tahun 1819. Hal ini menyebabkan terpecahnya dua pemerintahan sultan pada tahun 1819 iaitu Linggar dan Riau di bawah Sultan Abdul Rahman dan Johor Singapura di bawah Sultan Husin. Akan tetapi, di atas pelantikan Sultan Husin sebagai Sultan Johor dan Singapura tidak diiktiraf oleh Raja-Raja Melayu dan jawatan baginda hanyalah sekadar nama. Sebaliknya, nama Temenggung Abdul Rahman pula bertambah kukuh di Singapura akibat perjanjian yang telah ditandatangani dengan British yang memutuskan terus kuasa Riau Linggar terhadap Johor dan Singapura. Belanda pula bertindak berani dengan merampas alat kebesaran dari Raja Hamidah apabila mendengar kabar angin Sultan Husin meminta bantuan British untuk mengambil alat tersebut. Dan pada tahun 1822, Sultan Abdul Rahman dimahkotakan sebagai Sultan Linggar dengan penuh alat kebesaran diraja. Namun begitu, muncul persoalan akan kesahihan kepimpinan tempatan seperti status Johor dan Pahang kerana Sultan Abdul Rahman dan pewarisnya mempunyai hak ke atas Johor, Riau, Linggar dan Pahang. Maka, perjanjian Inggeris-Belanda termeterai pada tahun 1824 dan baginda tiada hak ke atas Johor dan Pahang. Manakala Sultan Husin pula telah dimanipulasikan oleh British dan boleh diumpamakan bertahta tetapi tiada mahkota. Sultan Husin banyak menghabiskan masanya di kediaman rasmi di Istana Kampung Gelam, Singapura. Pentadbiran di Singapura di bawah Temenggung Abdul Rahman sehinggalah kemangkatannya pada tahun 1825 dan diambil oleh anaknya iaitu Temenggung Daeng Ibrahim. Ini ayahanda kepada Sultan Johor moden yang pertama iaitu Sultan Abu Bakar. Setelah perjanjian Sultan Husin dan wakil British iaitu John Crawford pada tahun 1824, Singapura dan pulau di sekitarnya telah diserahkan kepada British. Dan pada tahun 1834, baginda berpindah di Melaka dan mangkat pada tahun 1835 di Tengkera. Tengku Ali merupakan anak kepada Sultan Husin dan dilantik menjadi Sultan Johor yang ke-18 dengan gelaran Sultan Muhammad Ali Iskandar Shah pada tahun 1840. Pada tahun 1840, Johor mula menerima peneroka Cina, kebanyakannya daripada Swato dan Chow Zhou. Temenggung Ibrahim yang mentadbir negeri mengenakan cukai ke atas peneroka ini sebagai sumber pendapatan beliau.
Kesetiaan orang-orang Melayu di Johor kepada pemerintah mula berpecah belah di antara sokongan kepada Sultan Ali dan Temenggung Ibrahim. Walau bagaimanapun, perpecahan ini tidak menyebabkan sebarang persengketaan besar. Pada awal tahun 1850, Johor telah berada di bawah kuasa Temenggung, manakala pengikut-pengikut Sultan Ali telah disingkirkan secara paksa oleh pengikut-pengikut Temenggung. Beberapa rundingan antara Sultan Ali dan Temenggung Ibrahim berlangsung di mana British telah menjadi orang tengah selepas Sultan Ali menimbulkan persoalan mengenai hak Temenggung Ibrahim untuk menerima kesemua hasil negeri. Pada mulanya, Temenggung Ibrahim bercadang untuk membahagikan dua hasil negeri dengan syarat Sultan Ali menyerahkan hak untuk menuntut kedaulatannya ke atas Johor. Syarat tersebut tidak diterima oleh Sultan Ali. Kedua-dua pihak bersetuju untuk mendapatkan campur tangan British. Di antaranya ialah Gubernur British untuk negeri-negeri selat iaitu Kolonel William Butterworth dan penggantinya Edmund Blundell telah dilantik sebagai orang tengah. Pihak British lebih menyenangi Temenggung Ibrahim untuk mengambil alih pentadbiran Johor daripada Sultan Ali. Tuntutan Sultan Ali berkenaan hak kedaulatannya ke atas Johor telah disangkal oleh British. Temenggung Ibrahim dan Sultan Ali menyerahkan cadangan mereka kepada Gubernur British pada bulan April 1854. Temenggung Ibrahim bersetuju ke atas permintaan Sultan Ali untuk diiktiraf secara simbolik sebagai Sultan Johor, tetapi berkeras mahu mengekalkan kuasa penuh ke atas Johor. Sebaliknya, Sultan Ali telah menyatakan hasratnya untuk memerintah wilayah Kesang yang terletak di tebing sebelah utara Sungai Muar sehingga ke sepadan Melaka dengan alasan sebahagian nenek moyangnya dimakamkan di sana. Satu perjanjian telah ditandatangani pada 10 Mac 1855 di mana Sultan Ali secara rasmi menyerahkan hak kedaulatannya ke atas Johor kepada Temenggung Ibrahim kecuali wilayah Kesang. Sebagai balasan, Sultan Ali telah diberi jaminan diiktiraf sebagai Sultan oleh Temenggung Ibrahim dan British. Baginda juga menerima pepasan berjumlah 5,000 dan allowance bulanan sebanyak 500 sebulan daripada Temenggung. Sultan Ali menghabiskan masa tuanya di Umbai Melaka dan menyara hidupnya dengan allowance bulanan yang diberikan oleh British sehingga beliau mangkat pada 20 Jun 1877 dan makam Sultan Ali terletak di Masjid Umbai Melaka di laluan persekutuan. Temenggung Abu Bakar adalah seorang tokoh dan pemerintah Johor yang amat bijaksana. Beliau telah memajukan dan mengukuhkan kerajaan Johor di bawah dinasti Temenggung dan membuat hubungan diplomasi dengan kerajaan Riau Lingga. Pada 1 Januari 1866, beliau telah menukarkan nama Tanjung Puteri atau Iskandar Puteri kepada Johor Baru dan menjadikannya pusat pentadbiran kerajaan Johor. Temenggung Abu Bakar memberi galakan kepada orang Cina membuka ladang lada hitam dan gambir yang dipanggil sistem kancu. Temenggung Abu Bakar telah memajukan Johor dengan menggabungkan tradisi Melayu dengan kosmopolitan barat dan digelar Bapa Johor Moden. Pentadbirannya yang cekap dan tersusun diakui sendiri British. Lantas baginda tidak akan melantik pegawai British sebagai penasihat. Baginda telah mendapat pendidikan barat sejak kecil lagi. Oleh itu, beliau sangat terpengaruh dengan cara pemerintahan dan pentadbiran barat. Baginda juga telah membuat banyak lawatan ke negara-negara Eropah, terutamanya di England, untuk mencari pengalaman dan mempelajari cara orang barat memerintah dan mentadbirkan negara. Baginda juga bersahabat baik dengan Ratu Victoria, iaitu Ratu Great Britain pada masa itu. Ratu Victoria telah mengurniakan gelaran Maharaja Johor kepada Temenggung Abu Bakar pada tahun 1868 dan seterusnya beliau memakai gelaran Maharaja Johor. Apabila Sultan Ali mangkat, hak penjagaan wilayah Kesang telah diletakkan di bawah kuasa Ungku Jalil, abang kepada Sultan Ali. Ungku Jalil telah menyerahkan hak penjagaan wilayah Kesang kepada Maharaja Abu Bakar selepas kerajaan British mengadakan pemilihan. Temenggung Paduka Tuan Muar dan ketua-ketua masyarakat di Kesang telah memilih Maharaja Abu Bakar untuk memimpin mereka. Ini menyebabkan Tengku Alam dan pengikutnya tidak berpuas hati. Tuntutan berterusan Tengku Alam ke atas wilayah Kesang telah menyebabkan Perang Jementah pada 25 Oktober 1879. Pada tahun 1885, Johor telah menandatangani perjanjian persahabatan dengan kerajaan British. Melalui perjanjian ini, kerajaan British mengiktiraf Johor sebagai sebuah negeri yang bebas dan berdaulat. Baginda bersetuju menerima seorang pegawai British yang bertugas sebagai konsul British di Johor dan bukan sebagai penasihat. British juga bersetuju melindungi Johor jika berlaku sebarang ancaman dari luar. Maka, mulai 1 Julai 1886, Baginda memakai gelaran Sultan dengan gelaran Sultan Abu Bakar Al-Khalil Ibrahim Shah dan merupakan Sultan Johor moden yang pertama. Sultan Abu Bakar mangkat di Eropah pada 10 Mei 1895 dan disemayamkan di Makam Mahmudiyah, Johor Bahru. Kemudian, Kesultanan Johor diwariskan kepada keturunan baginda iaitu Sultan Sir Ibrahim, Sultan Sir Ismail, Sultan Iskandar dan Sultan Johor yang sekarang iaitu Sultan Ibrahim.
Setiap pemerintahan di Johor ini, baik dari Kesultanan Melaka, Bendahara dan Temenggung, banyak mengubah sosial politik di negeri Johor. Johor kini bertambah maju dan kemajuan itu dapat dikecapi oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya rakyat di Johor.